Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid semua. Hari ini kita akan sambung kelas secara PDPR setelah kita bercuti selama 2 minggu. Okey, hari ini kita akan belajar subjek ibadah tahun 1 dalam tajuk konsep kebersihan dalam Islam. Sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, mari sama-sama kita tanda tangan untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebagai rujukan, murid-murid boleh buka buku teks ibadah tahun 1, muka surat 19. Islam dan kebersihan. Jom kita baca sama-sama apa yang terkandung dalam buku teks muka surat 19. Tajuk yang atas dalam kotak warna kuning, Islam dan kebersihan. Okey, mari kita baca bermula dari baris yang pertama. Islam adalah agama yang mementingkan kebersihan dan kesucian. Semua ibadah khusus dalam Islam didahului dengan bersuci atau taharah. Okey, murid-murid ingat lagi tak ibadah khusus? Ibadah khusus adalah ibadah yang wajib kita buat, seperti solat, berpuasa, membayar zakat, haji dan juga umrah. Orang yang sentiasa bersih dan suci disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci oleh syaitan. Okey, kita lihat dalam kotak warna hijau. Apakah pengertian bersih dan suci di dalam Islam? Jadi kita lihat pengertian bersih. Bersih adalah tidak kotor. Bersih dari segala kekotoran jasmani dan juga kotoran rohani. Insan yang bersih sentiasa mendapat pahala daripada Allah. Kita kena menjaga kebersihan kerana Islam sendiri menyuruh kita untuk menjaga kebersihan ataupun bersih dari segala kotoran jasmani dan juga rohani. Seperti mana yang kita bincangkan sebentar tadi, kita dapat lihat kotoran terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama adalah kotoran jasmani. Yang pertama adalah kotoran jasmani. Yang kedua adalah kotoran rohani. Yang kedua adalah kotoran rohani. Ustazah ingatkan semula apakah itu kotoran jasmani. Kotoran jasmani adalah kotoran dari luaran yang kita boleh lihat dan juga boleh pegang. Kita boleh nampak. Seperti yang pertama adalah tahi ayam. Tahi ayam adalah benda yang kotor yang kita boleh lihat dan kita boleh pegang. Yang kedua adalah muntah. Muntah juga kita boleh lihat dan kita boleh pegang ataupun kita boleh rasa. Yang ketiga adalah darah. Kita boleh lihat kan darah kita? Okey. Kotoran jasmani adalah segala kotoran yang boleh dilihat dan pegang. Kotoran rohani ini adalah kotoran dari dalaman ataupun lebih mudah lagi, kotoran rohani adalah kotoran daripada hati kita. Hati kita yang kita tidak boleh nampak dan kita tidak boleh pegang. Okey, yang pertama, sifat sombong. Sifat sombong ni kita
Bila kita berada di atas ataupun bila kita lebih kaya daripada orang lain, kita sombong, kita menunjuk-nunjuk dekat kawan-kawan, ataupun seperti kita lihat dalam gambar tu, dia tunjuk kekayaan dia dekat orang miskin. Yang kedua adalah hasad dengki. Hasad dengki ni tak boleh tengok orang dapat lebih daripada kita. Contohnya, kawan kita dapat nombor 1 dalam peperiksaan, kita dapat nombor 10. Okey. Lepas tu kita dengki dengan dia, kita tak nak kawan dengan dia. Tak bolehlah macam tu. Sepatutnya bila kawan-kawan dapat keputusan yang lebih baik daripada kita belajar daripada dia. Kita tanya dia apa yang kita tak faham, kita rujuk pada dia. Okey, yang terakhir contohnya adalah mengata sesama rakan ataupun mengutuk kawan. Mesti murid-murid pernah mengutuk kawan kan? Gemuknya dia. Dia dah lah tak pandai. Kita tak boleh berkata seperti itu kepada rakan-rakan kita. Okey, secara mudahnya ataupun maksud kotoran rohani adalah segala kotoran yang kita tidak boleh lihat dan tidak boleh pegang. Okey, murid-murid boleh buka buku teks ibadah, muka surat 20. Okey, tadi kita dah bincangkan serba sedikit berkaitan dengan tajuk kebersihan. Ustazah nak murid-murid semua buat latihan dalam buku teks muka surat 20. Mari kita lihat latihan ini sama-sama. Okey, soalan untuk latihan yang pertama, pilih dan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, kita lihat pada kotak soalan nombor 1. Ada 2 kotak kan, kotak warna oren. Okey, Allah suka ataupun benci orang yang bersih. Murid-murid pilih salah satu daripada jawapan yang diberi. Sama ada Allah suka ataupun Allah benci orang yang bersih. Soalan nombor 2, orang yang sentiasa bersih akan jawapan yang pertama akan sihat, jawapan yang kedua sakit. Orang yang sentiasa bersih akan sihat ataupun akan sakit. Soalan nombor 3, saya selesa tinggal di tempat yang kotor ataupun bersih. Soalan nombor 4, menghormati orang adalah contoh orang yang bersih, rohani ataupun jasmani. Yang kelima, hasad dengki adalah contoh orang yang kotor, jasmani ataupun kotor rohani. Dalam muka surat yang sama iaitu muka surat 20, latihan yang kedua yang bawah daripada latihan tadi, tandakan jim pada kebersihan jasmani dan tandakan ra pada kebersihan rohani. Tandakan huruf jim pada jasmani dan tandakan huruf ra pada kebersihan rohani. Yang pertama, bercakap benar. Bercakap benar, kalau kotoran jasmani, murid-murid tulis huruf jim. Ataupun bercakap benar, kalau kebersihan rohani, murid-murid tulis huruf ra. Okey, yang kedua, berpakaian bersih. Berpakaian bersih, kotoran jasmani ataupun kotoran rohani. Yang ketiga, membantu guru. Yang keempat, dengki. Yang kelima, amanah. Dan yang terakhir, yang keenam, bersangka buruk. Sila buat latihan di dalam buku teks. Sekiranya tiada buku teks, murid-murid boleh tulis di dalam buku tulis kedua-dua latihan yang telah diberikan ini. Sekian saja untuk hari ini daripada Ustazah. Ustazah akhiri kelas ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih.